Baik, kita mulakan, iaitu hari ini kita belajar hadis. Hadis yang ke-928. Bab dia Babul Qirad. Babul Qiradi. Babul Qirad itu. Babul Qirad. Baik, catatkan dulu apa makna qirad ni. Catatkan. Qirad ialah, tulis dulu ya. Qirad ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan pembahagian tugas. Saya ulang, dengan pembahagian tugas seorang memberi modal dan yang lain menjalankan atau atau saya ulang balik nanti. Ini yang nak tulis dulu ya, dan ulang balik. Dan yang lain menjalankan atau pusingkan modal tersebut dengan syarat untungnya dibagi dua. Baik, saya ulang balik ya. Saya mak semula pengertiannya qirad tadi. Qirad ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan pembagian tugas. Seorang memberikan modal dan yang lain menjalankan atau pusingkan modal tersebut dengan syarat untungnya dibagi dua. Oke ya. Sekarang ini kita teruskan hadis 928. Siapa nak baca? Silakan. Oke, ajar arti ya. Syair. Okay. Baik, catatkan ya. Syair itu mana gandum. Baik ya, kita catatkan hadis 928, hadis lemah. Lemah tu yang disebut selalu dhaif. Dhaif tu lemah lah ya, dhaif. Matan membolehkan memberi modal kepada orang lain
Sebab hukum ya. Hukum. Sebab mubah. Hukum dia sebab mubah. Jadi lama di sini diambil kesimpulan dalam segi matan tadi, yaitu membolehkan kita memberi modal kepada orang lain. Macam tadilah dengan syarat ya, nanti dibagi dua keuntungannya. Dia bagi modal, yang seorang ni pandai menjalankan modal itu, ya, kemudian dapat untung itu dibagi dua, ya. Itu mana hal macam itu diperbolehkan. Tapi dalam hadis ini, hadis lemah ini, ya, ada 3 hal yang diberikan berkah oleh Allah dalam usianya itu, yaitu orang yang mau menjual barang dengan meminjamkan kepada pembelinya. Yang kedua, dengan orang yang mencampur gandum dengan gandum lain untuk dibuat makanan sendiri. Ketiga, orang yang melakukan kerjasama dalam bentuk qirat, yaitu orang memberi modal dan yang lain menjalankan modalnya. Kemudian untungnya dibagi dua. Ya. Oleh kerana hadis ini lemah, ya, kita hanya dapat mengambil ya, kesimpulan tentang qirat sahaja, yaitu kerjasama. Satu ada modal, satu boleh jalankan. Jadi yang lain itu, ya, itu ya, kita tangguhkanlah, ya. Tangguhkan saja ceritanya. Sebab ya, kita ambil dalam bab ini ialah bab qirat. Baik ya, sekarang kita teruskan 929. Siapa nak baca silakan. Sambung kan, tiba boleh. Okey, silakan nak baca tu. Okey. Sikot ni maknanya kepercayaan. Sikot ni kepercayaan. Boleh dipercayai ya. Baik ya, kita teruskan 931 hadis sah. Sorry. 929. 929 hadis sah. Matan boleh mengadakan sesuatu syarat terhadap orang yang diberi modal hukum mubah. Mubah ya, mana harus, boleh ya, itu mubah. Okey, semak semula. Hadis 929 ya. Seseorang yang memberi modal kepada orang lain untuk dijalankan dalam dan kemudian kelak untungnya dibagi dua. Lalu ia menetapkan syarat-syarat tertentu seperti tersebut di atas. Maka teman yang bersekutu dalam usahanya haruslah bertanggungjawab apabila melakukan ya, kesalahan atas syarat-syarat tersebut. Jadi orang yang punya modal ni, ya, dia ada hak ya. Dia bagi modal dan dia juga ada hak untuk memberikan syarat kepada orang yang nak melaksanakan. Kalau dalam hadis ini dikatakan katanya sini ya, jangan jangan engkau gunakan modalku untuk membeli barang-barang bernyawa
Sebab barang-barang bernyawa ni risiko tinggi. Kalau mati, ya, habis modal. Ya. Dan jangan kamu gunakan untuk usaha di laut. Ya. Sebab ya, benda-benda yang akan ya, banyak perkara yang mungkin ya tidak disangka berlaku di laut. Serta jangan kau bawa barang ini dalam perjalanan banjir. Ya, kalau tempat itu banjir, ya, kamu jangan bawa modalku ke sana. Mana nanti ia akan dapat kerugian. Artinya, ini adalah syarat-syarat yang ya, pihak yang punya modal itu boleh ya, memberitahukan kepada orang yang nak menjalankan modal itu. Ataupun syarat-syarat lain, yang itu terpulanglah kepada orang yang punya modal. Sebab orang yang punya modal ni, dia pun tak nak rugi. Dan orang yang nak menjalankan juga, dia pun sebenarnya dia tak mau nak rugi juga. Ya, kalau untung, akan dapat dibagi dua. Ya. Macam itulah cerita Qirot. Ya. Ada satu lagi, hadis 929A. Baca orang yang sama. Muwatta. Ya. Baik, catatkan hadis 929A. Hadis sah. Matan, pemberi modal boleh mengambil keuntungan dari hasil modalnya tersebut. Hukum mubah. Jadi menunjukkan bahawa orang yang punya modal, dia juga nak untung. Dia juga nak untung. Dan begitu juga orang yang menjalankan juga, ya, dia pun nak mencari keuntungan. Jadi daripada keuntungan itu, dua-dua dapat habuan. Baik yang memberi modal ataupun yang menjalankan modal itu. Ya. Jadi ya, itulah kesimpulan bab Qirot ini. Artinya diperbolehkan jalan niaga demikian. Ya. Sekarang ni kita masuk satu tajuk lain, ya. Tajuk baru. Dia punya tajuknya Babul Musaqati. Babul Musaqati wal Ijarati. Wal Ijarati. Baik, buat pengertian. Satu, musaqah. Musaqah itu musaqah, ya. Satu, musaqah. Maknanya memberikan sawah. Memberikan sawah atau ladang untuk atau ladang untuk dipajak
orang lain dengan syarat hasilnya dibagi 2 atau sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, ijarah. Ijarah ialah mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu atau menyewa sesuatu untuk dipergunakan dalam kerja. Ini beza antara musaqah dan ijarah. Ya. Musaqah ni lebih kepada kita pajakkan ladang sawah kepada orang lain, mengikut perjanjian lah. Kadang perjanjian tu dibagi 2, kadang perjanjian tu dibagi 3. Dibagi 3 ni maknanya yang mengerjakan tu dia bagi upah dia dan modal dia. Modal untuk beli baja dan segala usahanya lah. Jadi dia 2 untuk yang memajak tadi, dan 1 untuk orang yang memajakkan. Jadi boleh mengikut syarat lah. Kalau seandainya modal itu daripada pihak yang punya kebun, mana yang punya kebun tu dapat 2 bahagian lah. Macam tu. Yang mengerjakan dapat 1 bahagian. Yang ijarah ni, dia mengupah seorang untuk bekerja atau untuk menyewa sesuatu dalam kerja itu. Itu ijarah. Baik, siapa nak baca hadis 930? Silakan. Okey, sila. Baik, 930 catatkan hadis sah. Matan boleh bermuamalah. Muamalah ni yang kita sebut muamalat. Apa makna muamalat? Kerjasama. Kerjasama. Sambung dengan seorang lain tentang tanam menanam dengan syarat hasilnya dibagi 2. Hukum
mubah. Ini pernah berlaku Rasulullah SAW telah menyerahkan tanahnya yang ada di Kaabah untuk usaha oleh penduduk Kaabah dengan perjanjian hasilnya dibagi dua. Artinya Nabi tidak dapat nak mengerjakannya, maka dia serahkan tanah itu kepada penduduk Kaabah untuk mengerjakannya. Jadi dengan syarat pendapatan itu dibagi dua. Ini pernah berlaku. Di sini ada sahih. Mana kita pun, mana kalau tanah terbiar, ada orang yang nak usahakan, boleh usahakan, dengan syarat, bagilah syaratnya. Syaratnya bagi 2 ke, bagi 3 ke, itu terpulang lah, ikut syarat. Kalau kita tak keluar modal, nampaknya kena bagi 3. Jadi 3 tu 2 untuk yang mengerjakan, 1 untuk tuan punya tanah. Sambung lagi, 930A ni bersambung. Kaabah. Baik, hadis 930A ni samakan dengan 930, sama hukumnya. Jadi samakan dengan 930. Baik, maksud hadis ini, Nabi pernah memberikan pengusahaan tanah Kaabah kepada penduduk Kaabah, dan baginda kemudian membagikan 2 hasil penuaian dari tanah tersebut dengan pengusahanya. Tetapi kemudian penduduk Kaabah diusir dari tempat itu oleh Umar bin Al-Khattab. Itu ada sebab musabab. Diusir kerana ada sebab musabab yang memang patut diusir. Lagi ada satu lagi, 930B. Baca lagi. Sambung. Jadi hadis 930B ni samakan dengan 930 juga. Jadi hukumnya sama. 930, 930A, 930B sekalikan, sama. Orang, maksudnya di sini iaitu orang yang mengusahakan sawah atau ladang orang lain, dan dengan modal pengusahanya, maka pemilik tanah sawah boleh mendapat separuh dari hasil tanamannya atau sesuai dengan perjanjiannya. Maknanya yang itu saya kata, kalau yang keluar modal ni, contohnya yang mengusahakan tu keluarkan modal, jadi yang mengusahakan tu dapat 2 bahagian, dan tuan punya tanah dapat 1 bahagian, atau istilahnya kalau yang mengusahakan tu dapat 1 bahagian, tuan punya tanah dapat setengah bahagian. Macam kebanyakan sawah-sawah, macam di Tanjung Karang, di mana lagi, di Negeri Sembilan, sawah-sawah ni, tuan punya tanah dah tak mampu lagi nak mengusahakan. Pertama, tak mampu, tak ada generasi yang nak meneruskan. Anak-anak dah tak nak meneruskan.
Ya, orang-orang yang mengusahakan dah tua-tua. Jadi dah tak sanggup, akhirnya ya, sawah ni disewakan. Ya, disewakan. Itulah maknanya hanya mendapat keuntungan sikit sahaja. Ya, bukan banyak pun, sikit. Sebab yang mengusahakan ni banyak nak dibayar. Baik baja, jentera, benih, ya. Banyak dah dibayar. Ya, jadi yang punya tanah sebenarnya tak dapat banyak pun mana. Ya, tapi tinggal lagi daripada tanah tu semak samun. Ya. Jadi elok jugalah. Ya, dia dapat dikeluarkan hasilnya. Ya. Tapi kalau dia nak nak beras, walaupun ada sawah depan rumah, ya, bukan sawah bukan hasil dia. Ya. Jadi dia tak boleh nak ambil, dia kena beli juga beras. Ya. Macam itulah. Baik, 931 ya. Kita teruskan 931. Ini lain nombor lah. Tadi 930. Ini 931. Okey. Dari Hontolah. Oh, Honzolah bukan Hontolah. Hanzolah. Ikut Arab itu. Hanzolah. Sambung terus. Ya, sila. Selokkan. Ya, cantikkan ya. Hadis 931. Hadis sah. Matan boleh mengumpul orang bekerja dengan sesuatu yang tertentu dan terjamin. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Maksud daripada hadis yang dibaca tadi, bila seorang memiliki sawah atau ladang atau industri, ya, mengupahkan pengusaha sawahnya atau ladangnya kepada orang lain, dan kemudian si pengusaha itu mengalirkan air ke sawah atau ladang dari selokan, ya. Mana perparitan tu selok-selok air lalulah. Tetapi kemudian merosakkan tanaman-tanaman yang dilalui air tersebut. Jadi dia ambil air daripada hulu lalu kebun orang. Ya. Kebun orang tu pula mungkin kita punya saluran tu pecah, kebun orang tu habis rusak. Contoh ya.
maka kerugian atas kerosakan tanaman itu menjadi tanggungjawab orang yang mengalirkan air atau sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat. Jadi ya, kita kena dapatkan air ni, kita sebelah belakang. Jadi nak mendapatkan air daripada depan. Jadi ya, perparitan itu akan sampai kepada kita. Tapi ya, saluran itu pula ia pecah kena tempat orang lain, yang menyebabkan tanaman-tanaman mereka ia terendam dengan air dan mati, contoh. Jadi ya, mengikut hadis ini, ini kerosakan ini akan tertanggung kepada orang yang mengalirkan air itu, ya. Dan apabila ternyata hal semacam itu tidak dibebankan kerugiannya kepada orang yang mengalirkan air, maka agama pun tidak memandang sebagai ketetapan yang keliru. Kalau seandainya ia berlaku tidak disengajakan, ya, dan mereka juga bertolak ansur, bermaaf-maafan, ya, maknanya tidak ada kesalahannya lah. Bukan sesuatu yang dikehendaki, tapi tidak dapat disengajakan, ya. Jadi kalau boleh lebih kurang, maka bertambah eratlah, ya, silaturahim. Tapi kalau tidak, nanti akan jadi satu permusuhan, ya. Jadi itu pentingnya, ya, bila kita membuat sesuatu, jangan sampai merosakkan orang lain atau tempat orang lain. Kita nakkan kebaikan di tempat kita, tapi kita merosakkan orang lain punya tanaman. Jadi ya, sesuatu yang keji perbuatan itu, ya. Sambung lagi aja, arti 131A ni masih bersambung. Ke arti sambung lagi. Muttafaqun alaihi mana hadis Bukhari Muslim, ya. Jadi hadis ini catatkan juga dengan 931. 931, 931A sama hukum, ya. Itu ya, dalam hadis ini pun menceritakan macam itulah. Ya, menyewakan tanah atau sawah atau ladang dengan harga tertentu boleh. Menyewakan tanah atau sawah atau ladang dengan harga yang tidak jelas, ya. Tidak jelas, iaitu merupakan pembahagian hasil dari tanaman yang tumbuh di tanah itu, ia adalah haram. Iaitu berupa pembahagian hasil dari tanaman yang tumbuh di tanah itu, ia adalah haram. Ya, maknanya kalau seandainya ia tidak seizin dengan tuan punya tanah, maka ya, jangan katakan tanaman itu boleh kita kekalkan. Kalau tuan tanah tu nakkan tanah dia, dan dia tak nak tanam tanaman itu, ya, kalau dihapuskan itu tidak ada kesalahan pada tuan tanah. Kesalahan pada diri kita dan kita yang menanam kat situ. Kalau tanaman kita dimusnahkan oleh tuan tanah itu, ya, kita kena redha. Ya, sebabnya memang itulah hukum sebenar, ya. Jangan sampai kita bergaduh. Memang kita kena redha, ya, dia tak nakkan tanam tanaman apa-apa di tanahnya, ya. Baik, 932 siapa nak baca? 932 hadis pendek ni. Dari Sabit. Okey. Catatkan, ya. Hadis 932.
Hadis sah. Matan dilarang muzara'ah. Dilarang muzara'ah secara mutlak. Tetapi tahsisnya tahsis ni daripada perkataan pengkhususan ni. Pengkhususan. Itu guna tahsisnya. Ada di hadis 931. Boleh letak nota makna ya. Nota makna bawah. Makna muzara'ah. Kan dalam hadis yang dibaca tadi, satu menyebut ia melarang dari muzara'ah dan ia menyuruh dengan muajarah. Kan ada dua perkataan tu, satu muzara'ah, satu mujarah. Okay. Baik, catatkan dulu. Muzara'ah ialah, buat nota ya, muzara'ah ialah menyerahkan sawah atau ladang kepada pengusaha dengan ketentuan bagi hasil atas buah-buahan atau tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Maknanya kalau muzara'ah ni maknanya kita tak dapat duit ya. Kita dapat hasil tanaman tu. Yang ditanam tu ya, hasil tu akan dibagi juga kat kita. Jadi tidak berupa duit ya. Tapi berupa hasil tanaman itu. Kalau buah lah dibagi buah-buah yang tumbuh ya. Macam tu. Kemudian satu lagi muajarah. Catatkan. Muajarah ialah menyewakan tanah atau sawah atau ladang kepada orang lain. Ini makna muajarah ya. Muajarah ni kita lebih dapat ajarah daripada makna ganjaran. Mana kita hanya dapat bukan hasil tanaman ya. Kita disewa, contohnya kalau dia sewa setahun 2,000 contohnya, setahun 2,000. Tanah kita disewa setahun 2,000. Mana kita hanya dapat hasil sewaan dan kita tidak ada hak untuk mengambil tanam-tanaman atau buah-buahannya. Ya.
Kecuali kalau nak juga kita mana kena bayar lah seperti orang lain juga. Kena bayarkan daripada tuan punya tanah itu. Ya. Kita tidak boleh mengambil sewenang-wenangnya. Tetapi kalau seandainya tuan orang yang mengusahakan tadi dia memberikan ya sedikit hasil kepada kita, selain daripada sewaan dia bagi juga hasil-hasil yang tumbuh kepada kita, itu terpulang pada dia lah. Itu berbeza ya. Jadi kalau sewaan kita hanya dapat sewaan saja, kita tak boleh ambil tanaman mereka. Kalau kita nak juga, kita juga membeli macam orang lain membeli. Macam tu. Berbeza dengan muzara'ah. Muzara'ah ni ya, hasil tu kita dapat rasa kalau nak ambil, ambil lah. Apa nak ambil, macam tu lah. Ya. Kalau dah berbuah, dia nak ambil, ambil lah buah tu. Itu tak mengapa, itu tidak ada sewaan bentuk duit. Ya. Baik, 935, siapa nak baca, silakan. Yang tak baca, siapa? Abang Zaitun. Dah baca belum? Baca. Baik, 933 hadis sah. Matan boleh memberi upah kepada tukang bekam hukum mubah. Jadi ini salah satu daripada cara menjaga kesihatan ya, zaman Nabi, iaitu cara ialah dengan salah satunya berbekam. Jadi pernah diceritakan dalam hadis sahih yang kita baca tadi ya, bahawa Rasul berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Jadi tidak salah kalau seandainya kita berbekam dan kita mengambil upah, memberi upah kepada yang membekam. Bekam sekarang ni dah bekam moden, tak adalah susah-susah sangat macam dulu dengan tanduk ya, dengan memasukkan api dalam gelas ya. Sekarang ni sudah main sedut saja ya, main pump saja ya. Biasanya yang saya tahu tu cup banyak. Jadi dia boleh sedut berapa banyak cup. Satu cup ya, harga dia ialah RM10. Jadi kalau misalnya kata ada 50 cup dalam ya tekapkan dekat badan kita. Ini contohnya lah daripada bawah atas sampailah ke kaki. Ada 50 cup contohnya. Ya. Contoh. Jadi 50 cup tu biasanya dia tidak dikeluarkan darah semua. Ya, biasanya yang dikeluarkan darah tu mana cup yang berkala hitam. Berkala hitam tu mana darah tu darah hitam kat situ. Darah putih. Yang tu baru dikeluarkan darah dia. Mana yang tak nampak hitam, dia dibiarkan ya, dan tidak dikira. Contohnya dalam 50 cup contoh atau 30 cup, hanya yang benar-benar hitam hanya 5 contohnya. 5 tu maknanya 5 cup sajalah. 5 cup tu ya 50. Macam tu ya. Tak semua ditoreh ya. Dulu main toreh, sekarang main cucuk macam kita ambil darah tu lah, gunakan alat tu. Dicucuk macam kita ambil darah. Macam tu. Jadi makin moden tu makin baguslah cara teknologi macam tu. Maksudnya apa? Kebersihan terjaga.
Dulu pakai tanduk, ya. Teringat pakai tanduk dulu. Ya, orang-orang tua kita dulu dia guna tanduk, ya. Itu salah satu daripada penjagaan kesehatan, ya, iaitu berbekam. Dan itu Nabi SAW dulu pun pernah berbekam, ya, dan ya, memberi upah kepada tukang bekam. Kalau pakai tanduk kita tak tahu keadaan darah tu pekat ke, darah tu merah ataupun hitam, ya, kita tak nampak. Tapi sekarang dengan cara moden ni, dengan kap-kap ni yang cerah, kita boleh nampak, ya. Jadi kalau ikutkan, ya, kena dengar ni, kalau ikutkan cara berbekam, ada setengah berbekam, contohnya dia kata 18 bekam, contohnya 18 bekam tu semua ditoreh 18 semua, ataupun dikeluarkan darah semua 18 kap tu. Itu tak munasabah, ya. Sebab yang betul-betul ikutkan kajian mengenai tentang bekam ni, kalau darah tu yang mana yang hitam, bila disedut darah tu hitam, ya, yang itu yang akan dicocok atau dikeluarkan darah tu. Kalau seandainya semua yang hitam tak hitam semua ditoreh, itu niaga. Jangan ikut bekam macam tu, itu orang niaga. Dibantai semua kalau 18 lah, dikira semua dikeluarkan darah, itu salah. Itu orang niaga macam tu, bukan untuk perubatan, tapi untuk perniagaan, untuk keuntungan. Tak boleh, jangan ikut macam tu. Yang betul-betulnya, mana darah yang hitam saja dia akan keluarkan, mana yang tak hitam dia akan, ya, dibiarkan, ya. Itu mengenai bekam, ya. Jadi bekam itu salah satu daripada yang pernah Nabi lakukan, ya. Baik, lagi siapa nak baca 934? Okey, sambung lagi. Okey. Jelek tu bracket kotor, ya. Kotor. Baik, ya, kita catatkan 934, ya, hadis sah. Matan, dilarang menjual darah. Dilarang menjual darah. Bracket, salah satu usaha tukang bekam. Salah satu usaha tukang bekam, ya. Hukum haram. Jadi ada maksud di sebalik hadis ini, yang dikatakan tukang bekam itu jelek, ya, mana kotor. Salah satu daripada, ya, yang tersembunyi pada hadis ini ialah kalau tujuan tukang bekam itu, ya, mengambil darah-darah itu untuk dijual. Ya, dijual ni banyak digunakanlah untuk, ya, berbagai-bagai, ya, kegunaan, untuk warna, mungkin untuk gincu ke apa, macam-macam lah kegunaan, ya, daripada darah tadi, ya. Mereka gunakan darah tu. Itu di mana dijual, ya. Jadi hal macam itu adalah pekerjaan keji, kotor. Itu satu pandangan dalam makna hadis ini. Yang kedua, pandangan yang kedua ialah, ya, bukankah, ya, bergelumang dengan darah, ya, satu perbuatan yang kotor. Kotor ni bukan makna najis atau berdosa, taklah, ya, hanya kotor.
Jadi kalau nak kira kotor, pomen lagi kotor. Ya. Bergelombang dengan minyak hitam lah, apalah. Ya. Lagi kotor. Jadi kita tidak bolehlah mengistilahkan ya bahawa itu pekerjaan keji, bukan. Ya. Jadi bukan perbuatan tercela orang berbekam atau perbuatan keji. Ya, kejinya tu kalau salah guna, macam tadilah tujuannya bukan kumpulkan darah tu untuk dijual. Mungkin zaman jahiliyah dulu macam tu, ada gunanya untuk sapu ke berhala dia ke. Ya. Kita tak tahu. Ya. Baik, kita teruskan lagi. Siapa nak baca satu lagi? Satu hadis. Siapa belum baca? Puan Halimah. Puan Halimah dah baca belum? Dah tadi. Tak apa, baca. 935. Azza wa Jalla. Az wa Jalla. Sembilan tiga lima. Hadis sah. Matan boleh mengupah orang yang bekerja. Hukum mubah. Baik. Dalam hadis ini ada 3 golongan yang diterangkan oleh Nabi. Yang mana Nabi mengatakan semua 3 ini adalah musuh Allah. Pertama, seorang yang bersumpah dengan nama Allah dalam berjanji kepada orang lain tapi mengkhianati. Dia kalau bercakap tu bersumpah dengan Allah, kalau berjanji pun dengan nama Allah, wallahi tak tinggal, tapi dia khianati. Demi Allah dia nak bayar tapi tak bayar. Semua mengkhianati. Ini adalah musuh Allah. Yang kedua, seorang yang menjual orang yang merdeka menjadi hamba. Seorang menjual orang merdeka jadi hamba, kemudian uang hasil jualnya dimakan. Mana orang tu orang merdeka, tapi dia katakan hamba. Dijual lah. Lalu dia dapat hasil tu, dia makan hasil jualan tu. Hukumnya haram. Dan ia jadi musuh kepada Allah. 3, seorang yang menjadikan orang lain sebagai pelayan atau buruh atau pegawainya, sedang si pegawai telah bekerja dengan baik tapi tidak digaji oleh orang yang mengangkatnya. Ini juga adalah musuh Allah. Kalau kita panggil buruh bekerja, kita wajib bagi upah dia. Kalau contohnya orang yang datang misi rumput contohnya, kalau di tempat kita lah misi rumput, dia sudah lakukan kerja itu, maka sebelum dia pulang atau peluhnya kering, kita bagi upah dia. Jangan pula dia sampai tertunggu-tunggu, dia nak balik cepat, belum dibagi upah lagi, jangan tertunggu-tunggu. Jadi artinya bagilah upahnya dengan cepat sebelum peluhnya kering. Artinya apa sahaja yang kita lantik orang jadi buruh, kita hendaklah kita bertanggungjawab untuk memberikan upahnya. Kalau seandainya kita mengkhianatinya, maka dia adalah musuh Allah, jadi musuh kepada Allah. Baik, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini. Oh,
Nak habiskan? Okey, silakan. Siapa nak baca? Okey, baca. Ajal, baca. Hmm. 936 ya. 936 catatkan hadis sah. Matan boleh mengambil upah untuk mengajar Al-Quran. Hukum mubah. Baik, hadis ini bermaksud mengajarkan Al-Quran kepada orang lain lebih patut untuk memperoleh pembayaran atau gaji, kerana mengajarkan Al-Quran adalah perbuatan yang paling terpuji dan paling mulia. Jadi hadis ini ya menerangkan boleh ya mengambil upah mengajar Al-Quran. Ya, bukan mengambil upah ya membacakan Al-Quran untuk si mati, itu tak ada ya, tapi mengajarkan Al-Quran untuk orang hidup ya. Baik, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah kita ini. Alhamdulillah ya. Semoga Allah memberikan kesihatan, kekuatan kita kembali untuk terus ya meneruskan kuliah kita seterusnya yang akan datang, insya-Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Ya, sama. Okey. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.